share kat personal. Share kat personal kat sini. How to do it? Bismillahirrahmanirrahim. Percubaan mikrofon. Kita test dulu mikrofon ya. Kita cuba dulu mikrofon okey tak okey. Cuba komen-komen, nanti saya baca komen. Okey. Mikrofon okey tak? 12.10 kita mula. Ya, tok dah. Kita test dulu. Okey, mikrofon pertama okey tak? Mikrofon kedua okey tak? Mikrofon pertama, mikrofon Tok Guru okey tak? Mikrofon saya okey tak? Clear? Clear, alhamdulillah. Alhamdulillah clear. Okey, sebentar pukul 12.10 minit baru kita tu. Okey, silakan siapa-siapa nak share ke apa ke silakan. Kan malam ni malam peluang. Peluang untuk kita ramai-ramai sementara nak tunggu bola. Kan malam ni kan ada final, semi final bola. Jadi sementara nak tunggu bola tu kita live lah. Kan? Okey, kejap Banyak ah. Cubaan. Okey. Okey, mic clear. Terima kasih. 4 minit lagi baru kita mula. Ya, 4 minit lagi baru kita mula. Beres ya. Okey, untuk yang nak share, siapa-siapa yang rasa nak share ke apa ke silakan, boleh share. Tak ada masalah. Kan? Ini kita akan bercerita terus dengan Tok Guru sendiri. Tok Guru akan menceritakan pengalaman beliau tentang perkara-perkara mistik lah. Selalunya orang tengah-tengah malam suka dengan mistik. Kita bagi dengan mistik. Okey. Okey, itu guna tu saja. Dua minit lagi. 2 minit lagi kita mulakan. Kita tunggu kawan-kawan kita yang lain masuk. Ya, okey, beres Boleh share. Yang ni kita boleh share. Bukan selalu dapat peluang macam ni.
Kan? Selalunya orang dengar cerita saja, baca cerita saja. Hari ini kita dengar yang sebenar-benarnya, kisah yang sebenar-benarnya tentang apa ni? Gunung Jerai, sejarah dia sikit-sikit, kan? Dan juga apa tentang alam-alam yang yang di sebalik mata, bukan alam bereza. Itu alam bereza tu alam orang kena ketum. Ni alam sebalik mata, kan? Apa ni? Lain sangkut-sangkut. Alamak, pasal sang kelembai. Ya, kejap lagi kita tanya pasal sang kelembai. Okey? Pelan-pelan. Minta maaf kalau lain tak elok. Saya dah buat yang terbaik. Maklumlah duduk kat hutan ni, kan? Okey. Okay, lagi 1 minit setengah kita mulakan. Lagi 1 minit setengah kita mulakan. Boleh share, silakan. Tak ada masalah. Sementara nak tunggu bola. Pukul 3 sekejap lagi ada bola. Okay. Kejap lagi kita sambung. Ini kita akan bercerita terus dengan Tok Guru sendiri. Tok Guru akan menceritakan pengalaman beliau tentang perkara-perkara mistik-mistik lah. Selalunya orang tengah-tengah malam suka dengan mistik-mistik. Kita bagi dengan mistik-mistik. Okey. Okey, lain dulu. Mana mikrofon? Okey. Tengah-tengah malam. Woi, 1000 lebih orang tengok. Aduh, tak apalah. Sementara kena lockdown separuh masa ni. Dan sementara nak tunggu bola, apa kata kita bertalaki belajar. Okey, sebelum tu seperti biasa kita baca kat Ummul Kitab, kan? Kita minta keberkahan majlis kita atau acara kita pada malam ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahi kafi, bismillahi syafi, bismillahi mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un 'alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah. Sekarang ni santai-santai. Jangan serius sangat. Sekarang ni saya berada di tempat saya lah. Di Gunung Jerai. Bersama-sama dengan saya adalah Tok Guru Gunung Jerai. Saya gelarkan dia Tok Guru Gunung Jerai lah. Minta maaf sampai sekarang beliau tak benarkan saya untuk menyebut nama sebenar beliau. Dan sampai sekarang Tok Guru pun tak nak tunjuk muka, kan? Dah setahun dah kita pujuk, dia tak nak tunjuk muka. Tapi walau bagaimanapun, seperti mana yang telah diketahui oleh follower-follower saya, Tok Guru Gunung Jerai inilah yang telah menghasilkan beberapa produk jenama Tuan Hutan. Tuan Hutan tu bukannya saya. Saya bukannya pakar hutan. Sikit-sikit tahu boleh lah. Kan? Cuma Tuan Hutan tu adalah kumpulan. Sekumpulan insan-insan yang berusaha untuk membawa hasil-hasil tangan daripada ilmu purbakala kepada rakyat. Jadi saya ni adalah watak ataupun wajah di depan saja.
Kan? Tuan hutan ialah satu kumpulan. Kan? Dan orang-orang yang memakai produk tu, itulah tuan hutan. Orang yang sayang pada hutan. Okay, salah satu produk yang dia hasil tangan Tok Guru adalah kopi rimba yang telah dirasai oleh ramai orang. Beribu-ribu dah. Orang dah merasa je. Kemudian, teh bidadari. Kemudian, Tok Guru yang sama juga telah buat spray outdoor ataupun dulu kita panggil spray pacat, spray anti pacat. Kemudian, Tok Guru yang sama juga yang buat herba resdung istimewa 30 akar kayu. Kan? Dan Tok Guru yang sama jugalah yang baru-baru ini bersama-sama dengan saya telah menghasilkan minyak cenuai bunian dan juga minyak cenuai raja ataupun raja cenuai. Dan juga minyak alam. Okay. Saya ulang sekali lagi. Hasil tangan. Ada lagi. Apa ni? Set kulit. Air pokok tan. Banyak dah kami keluarkan. Okay. Herba resdung, Tok Guru juga yang keluarkan. Spray pacat ataupun spray outdoor pun beliau yang keluarkan, ilmu daripada ilmu beliau. Kopi rimba juga begitu, teh bidadari juga begitu, minyak cenuai bunian pun ya, dan berbagai-bagai lagi. Okay. Dan nak cerita ni, hari ini saya dapat rezeki bersama Tok Guru. Nak tengok buluh perindu ke? Ni, buluh perindu. Inilah buluh perindu. Aku nak kenal ni buluh perindu. Nak bagi tahu. Buluh perindu Gunung Jerai. Ni dia. Ni tak buat apa lagi lah. Potong-potong ni saya isi lah. Bawa dalam minyak. Kan? Okey. Dan ada beberapa lagi lah. Kemudian tu nanti kita cerita. Okey. Bahan-bahan tolak tepi. Kita nak sembang dengan Tok Guru. Ini peluang. Okey. Peluang. Ni tak ada apa. Ni tisu. Tisu tuan hutan. Saya buat tisu. Bukan apa nak lap air mata. Jangan serius sangat malam-malam ni sementara nak tunggu bola. Okay, kita tolak tepi. Nak tolak tepi kejap. Herba resdung pun tolak tepi kejap. Minyak. Okay, tolak tepi kejap. Baiklah. Gunung Jerai menjadi misteri kepada alam Melayu sejak dahulu kala. Daripada zaman Kesultanan Kedah Tua sehinggalah ke sekarang. Gunung Jerai merupakan satu tanda perdagangan di mana tamadun Sungai Batu, tamadun yang sudah berusia 3,000, 4,000 tahun juga berada di kaki Gunung Jerai. So banyak sejarah Gunung Jerai ni. Kan? Jadi hari ini kita bertuah kerana Tok Guru minta maaf. Tok Guru tak minta maaf sahabat. Tok Guru tak bagi nama beliau disebut. Kan? Yang tahu tu tahulah. Yang tak tahu, kita panggil Tok Guru kita pada malam ni sebagai Tok saja. Cukup lah ya. Tok saja. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar jelas tak suara? Jelas Okey. Okey. Kejap saya betulkan mikrofon. Tok, kejap lah Tok kita penaik sikit. Dia kena penaik sikit baru dia jelas. Okey. Tok, terima kasih kerana sudi menemani saya dan juga sahabat-sahabat saya dalam Facebook. Kami ni, lapisan kami ni, kami naklah tahu juga sejarah sebab sikit kan tentang diri Tok. Kemudian sedikit sejarah Gunung Jerai dan juga apalah salahnya kalau Tok nak bercerita sikit tentang apakah benda-benda yang mistik-mistik lah selalu orang duk kata tentang Gunung Jerai ni. Boleh Tok dah? InsyaAllah. Boleh Boleh. Okey. Harapnya line clear lah. Saya tak berani nak cakap apalah. Okey. So, Tok, yang pertama terima kasih kerana mengambil saya sebagai salah seorang anak murid Tok. Hampir setahun dah saya berguru dengan Tok dalam ilmu bahan-bahan dan juga akar-akar kayu. Tok sebenarnya lahir kat mana Tok? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Sebenarnya saya dilahirkan di Gunung Jerai. Tok lahir kat Gunung Jerai? Kat Gunung Jerai. Rumah saya pun dulu di atas Gunung Jerai. Rumah Tok di atas Gunung Jerai? Ha, Dekat bersebelah mana tu? Dekat dengan telaga. Oh, dekat Telaga. dengan Telaga Tok Syekh tu kat puncak tu? Ya, kat telaga Tok Syekh tu. Oh. Tok lahir kat situ lah? Ya, besar di situlah. Oh, membesar di situ lah. Ya. Waktu tu duduk rumah yang mana satu ni? Rumah JKR depan tu. Oh, rumah JKR tu. Ya. Rumah kuartus lama Hotel tu. lama tu. Ah, dekat sebelah Telaga Tok Syekh tu. Sebelah telaga Tok Syekh tu. Oh. Telaga Tok Syekh tu pun duk jugalah tanggung kong tu buat telaga. Kan? Oh, ya. Jadi, okey, Tok dilahirkan dan dibesarkan di puncak Gunung Jerai lah. Ya. Sekarang umur Tok berapa dah? Tok muda lagi. Muda lagi? Gigi pun tak tumbuh lagi. Gigi tak tumbuh lagi. Jarah Gunung Jerai ni. Sebenarnya daripada Tukun Serai. Kejap. Okey. So, jadi Tok lahir membesar dekat Gunung Jerai lah. Ya. Okey. Jadi umur Tok sekarang 60 dah? 60 dah. 60 lebih kan? Ya. Jadi waktu Tok kecil-kecil dulu duduk kat Gunung Jerai ni, apa permainan Tok dekat atas gunung? Dulu ni permainan dia di atas Gunung Jerai ni, dulu masa tu Tok tanam sayur di atas Gunung Jerai. Oh, tanam sayur. Duk ikut orang tua tanam sayur sultan. Oh, tanam sayur untuk sultan. Ya, untuk sultan. Oh, ni mesti tahun 1960-an ni. Ya, lebih kurang tu Lebih lah. kurang kan? Ya. Oh, ya. Ya. Lepas tu waktu tu jalan raya yang dekat gunung ni, Jalan raya. apa sejarah dia? Sejarah dia masa tu pada zaman belum zaman British lagi dah ada jalan tu. Jalan tu masa Tok Wan saya yang buat. Kiranya Tok Wan lah. Tok Wan. Datuk kepada Ya. Tok yang buat jalan ni? Buat jalan ni. Okey. Buat sampai ke puncak atas sekali. Daripada kaki Gunung Jerai sampai ke atas. Sampai ke atas. Oh, ya. Tok dulunya memang asal Tok datuk nenek moyang kepada Tok memang asal daripada mana? Asal Tok Wan saya tu asal daripada Pahang. Oh, daripada Pahang. Hijrah mai ke Kedah. Oh, hijrah ke Kedah. Ya. Kerabat kan? Itu tak boleh buka tu. Oh, okey. Kita faham. Tak apa. Ni payah pula. Ya. Kita cerita takat mana kita boleh cerita Tok Ya. Faham. Saya pada malam ini, sahabat-sahabat, saya pura-pura tak kenal lah Tok Guru saya. Jadi saya bertanya soalan pada Tok Guru saya ni, saya anggapkan diri saya adalah anda. Jadi saya akan cuba tanyakan dalam masa sama, saya baca komen-komen kan, mana-mana komen yang soalan-soalan tu saya akan tanyakan ya. Jadi Tok membesar di Gunung Jerai, di puncak Gunung Jerai. Ya. Waktu kecil-kecil lu Tok tak ada ke jumpa benda pelik-pelik ke apa ke dulu ke? Kira sejarah yang benda pelik di atas Gunung Jerai ni macam-macam. Oi, macam-macam. Ya. Yang dikatakan telaga hidup tu, telaga Karan. Telaga hidup Ya. dekat Gunung Jerai. Kat Gunung Jerai. Tapi telaga tu dah dimusnahkan. Sebab banyak orang yang pergi di situ minta benda-benda kurafat ni lah. telaga hidup orang panggil dulu. Ya, telaga hidup. Bila kita letak tangan, dia akan tarik masuk tangan dalam tu. Oh, kalau kita letak tangan ke air tu, dia tarik tangan tu masuk? Masuk. Oh, okey. Ada juga yang orang gurun, tak silap saya, yang letak tangan, tarik-tarik naik emas ke tu. Besar telur ayam. Oh, dia letak tangan dekat telaga tu. Ya. Lepas tu tangan dia ditarik masuk ke Ditarik dalam masuk. telaga tu. Ha. Dia tarik-tarik dapat emas. Dapat emas ke tu, emas muda. Ni sejarah tahun bila ni waktu tu? Sejarah tahun 60-an je. Tahun 60-an juga lah. Ya. Tapi telaga tu sekarang dah kambus lah. Telaga tu sekarang dah mati lah. Oh, dah mati kan. Okey. Telaga tu semua orang tak tahu cerita telaga tu. Banyakkan orang tak tahu telaga tu. Ya. Telaga tu letaklah kayu sepanjang mana pun dia akan telan habis. Ui, Kayu 4-5 depa pun kalau kita letak atas dekat pasiak tu dia akan telan habis kayu tu. Tok kena bawa saya pergi sana ni. InsyaAllah. Dia banyak lagi cerita yang dikatakan batu belah, batu tangkup di atas Gunung Jerai. Dekat sebelah dengan telaga tu juga. Tapi orang tak tahu cerita yang sebenarnya. Dia waktu maghrib dia akan buka di sungai tu, dia akan buka batu tu. Lilin akan menyala dalam batu tu.
Ya. Dalam Tok tengok sendiri kan benda tu? dalam lubang gua tu. Tok tengok sendiri benda tu? Tengok sendiri. Okey Tok. Gunung Jerai ni daripada segi geologi, daripada segi geografi, daripada segi sejarah kesultanan semua memanglah kita tahu. Yeah. Kita tahu benda tu benda dah tertulis. Tapi banyak benda yang tertulis dan banyak benda yang tidak tertulis daripada Gunung Jerai ni. Yeah. Sehingga sampai sekarang pun mereka masih mengkaji dia. Sebagai contoh, sampai sekarang mereka masih mencari Masjid Hijau. Masjid Hijau yang dinamakan Masjid Nahdlatul Aurat. Masjid Nahdlatul Aurat. 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 Yang ada di atas puncak. Okey. Di Bukit Jebak Puyuh tu lah. Dekat Bukit Jebak Puyuh kat puncak tu. Dekat puncak tu Bukit Jebak Puyuh. Yang sekarang ni orang panggil Padang Tok Syekh. Sebenarnya Bukit Jebak Puyuh tu bukan Padang Tok Syekh. Oh, jadi Padang Tok Syekh yang sekarang tu itu bukan Padang Tok Syekh sebenar. Bukan Padang Tok Syekh sebenar, itu Bukit Jebak Puyuh. Itu Bukit Jebak Puyuh. Ya. Okey. Di situlah terdapatnya Masjid Hijau. Masjid Hijau. Kemana pergi masjid tu, Tok? Hanya mata manusia yang tembus saja dapat melihat. Yalah. Sudah ditutup tirai lah. Ditutup tirai. Ya. Yalah. Oh, ni dah masuk cerita misteri ni, Tok. Ya. Sejarah Gunung Jerai ni macam mana, Tok? Kalau ikutkan yang Tok saya tahu, Tok adalah salah seorang di antara penjaga Gunung Jerai yang diamanahkan. Ya. Diamanahkan oleh alam sini dan juga alam lain lah. Saya tahu. Alhamdulillah. Cuma boleh tak Tok buka sikit rahsia Gunung Jerai ni asalnya macam mana? Siapa yang duduk sini? Sejarah dulu ni purbakala lah, Tok. Ya. Purbakala lah. Boleh Tok cerita sikit lah? Boleh. Asal Gunung Jerai ni daripada Tukun Serai. Tukun Serai? Tukun Serai. Okay. Hanya seorang sahaja yang duduk di atas Tukun Serai tu. Seorang ya? Seorang manusia. Ini kisah tahun 1000 tahun. 1000 tahun. Okey. Seorang saja manusia yang ada di atas Tukun Serai tu yang bernama Tok Busok Kapah di Laut. Tok Busok Kapah di Laut? Ya. Okey. Lepas tu dia naik jadi Pulau Serai. Dia jadi daripada Tukun Serai, dia jadi Pulau Serai. Pulau Serai dan dia naik jadi Gunung Jerai. Oh, lepas tu bayalah, betul lah. Apabila masa dia Tukun Serai tu, kapal yang langgak Tukun Serai tu, yang terdampak di Tukun tu, yang ada sekarang ni di atas puncak Gunung Jerai. Kapal yang langgar Tukun tu yang pecah. Okey, yang pecah tu. Yang putus tiga. Putus tiga? Ya. Yang tu, bukan itukah yang batu kapal tu? Batu kapal. Batu kapal. Dia pecah tiga kan? Dia pecah tiga. Dan ada lagi 5-6 buah kapal yang belum pecah. Tetapi nasib sangatlah yang dia akan tunjuk pada orang-orang yang naik cari. Okey. Yang batu kapal sekarang ni, itu yang dia pecah tiga. Ya. Yang tu bahagian depan saja, betul tak? Bahagian depan. Ya, betul. Itu bahagian depan saja. Bahagian belakang ada lagi. Bahagian belakang ada lagi kan? Ada lagi dua kan? Ya, yang tu yang kita yang dipegang rahsia kan? Ya. Oleh pemegang-pemegang amanah lah kan? Ya. Betul. Lepas tu, Tok? Lepas tu nama kapal itu kapal Merung Sri Mahawangsa yang sebenarnya. Nama kapal itu. Ya. Dia punya nahoda dia punya kapten kapal situ lah orang kata kan. Itu yang dinamakan Kerung tadi ni. Kerung. Oh, Kerung. Ya, faham. Jadi apalah boleh tak Tok ceritailah, Tok dah duduk sini daripada lahir sampai sekarang. Lepas tu Tok sendiri orang yang alhamdulillah dikurniakan Allah ilmu akar kayu yang berapa jenis Tok semua sekali? Akar kayu? Semua ada 6,665 jenis akar kayu. 6,665 jenis. Dan saya pun tengok sendiri beberapa profesor daripada universiti-universiti pun datang dan merujuk pada Tok kan? Ya. Mengenai kajian-kajian herba tradisional kan? Ya. Mereka sampai buat paper, buat paper PhD, buat buku lah apa semua. Ya, saya tahu benda tu. Yalah, Tok dah duduk sini daripada lahir lah. Ya. Sampai sekarang lah. Jadi tanah
boleh kata tanah kawasan sini pun memang tanah pusaka Tok kan? Ya, ada sini. Ada kan? Semua kan tanah pusaka kan? Okey. Tok, ramai orang mesej saya. Ya, ya. Ramai orang mesej saya. Mengenai orang bunian. Orang bunian di Gunung Jerai. Orang bunian ni ada 2 puak. 2 puak. Satu puak tu kita tengok di lorah mulut dia tu tak ada lorah. Yang tu bukan Islam. Okey, sekali lagi. Orang bunian yang ada kat Gunung Jerai ni ada 2 puak. 2 puak. Satu, Yang dia tak ada lurah ni. Lorah mulut Tak ada alur-alur kat bawah hidung ni lah. Ya. Yang tu bukan Islam. Bukan Islam, dia sama saja. Dia sama aja. Okey. Tu bukan Islam. Okey. Yang ada lorah di sini itu Islam. Yang ada lurah dia Islam. Dia Islam. Macam mana kita nak tahu dia tu orang bunian ke, betul ke, ataupun jin ke apa? Macam mana kita nak tahu beza tu? Beza dia jin ni, macam saya cakap tadi, yang beza jin dia lorah dia sama. Oh, okey. Kan? Kalau bunian ni sebenarnya dia bukan bunian, dia bulian. Bulian nama sebenar. Nama dia bulian. Bulian. Ya, betul. Orang keemasan. Orang keemasan. Bulian. Ya. Sebenarnya mereka tu manusia semacam kita juga. Okey. Yang mana memegang kitab Nabi Allah Adam AS. Kan? Ketika orang lain nakkan kitab tu, mereka minta. Dalam kitab tu boleh minta berbagai-bagai. Oh, okey. Nak menghilangkan diri daripada orang lain mencuri kitab tu, mereka minta perhilangkan diri mereka. Okey. Kemudian mereka beranak pinak Apa beranak pinak. Macam kita, kehidupan mereka tu macam kehidupan kita. Ya. Faham. Ya. Cuma mereka perbezaan mereka nampak kita tak nampak mereka. Kecuali mata kita telus, kita boleh melihat. Ya. Macam yang Tok ajar saya lah. Ya. Mereka ni seperti duduk dalam kelambu je pun. Ya, nipisnya. Nipis ya dengan kita kan. Ya. Tetapi kalau kita pergi di Mekah, kita akan jumpa mereka nyata macam mana kita. Ya, betul. Kalau di sini kita boleh nampak terus, kita kenal dia, tapi kita pergi di Mekah, kita akan nampak dia nyata di Mekah. Oh, begitu. Okay, terima kasih tu sedikit penerangan. Lepas tu sini ada kampung Bunian ni ke, Bulian ni ke dekat Gunung Jerai ni? Di sini di Gunung Jerai ni penduduk orang-orang Bulian ni tak kurang daripada 7,000 orang. Dekat 7,000 orang Dulu bancian saya ada 4,000 orang lebih, sekarang dah ada 7,000 orang lebih. Sekarang ada 7,000 orang. 7,000 Banyakkah dia punya, kita nak panggil kampung pun tidak, kita panggil penempatan dia lah. Banyakkah penempatan dia? Banyak penempatan dia. Banyak Kalau penempatan nak tunggu dengar, boleh saya tunjuk tempat. Waktu subuh datang kita dengar ramai-ramai. Dia waktu tu dia akan bergerak, kita bangun solat. Dia akan katok kaluk tok. Oh, bangun solat. Oh, kita boleh pergi dengar. Kita boleh dengar. Boleh dengar dengan jelas. Yalah, Tok boleh bawa Boleh bawa. Okey. Ada tak anak dara orang Bulian yang lawa-lawa saya nak cari buat bini seorang? Banyak. Oh, apa lagi? Banyak. Oh, boleh saya seorang bini orang Bulian okey. Bercantik. Banyak. Yang Tok bagi kahwin pun 2-3 orang dah. Oh, Tok jangan cerita Tok. Kalau nak kahwin boleh. Jangan cerita Tok, jangan cerita. Lagi orang habis satu Malaysia pening. Ya. Tapi kita tak maulah tu kan. Ya. Kan apa benda yang tak nampak, bagi kita seorang yang nampak, orang kata kita gila, kita bercakap dengan seorang-seorang. Betul. Kan? Betul. Tapi kalau ada yang cantik-cantiknya, apa salahnya? Saya buka alam dunia ni pun orang panggil saya Al-Handsemi. Betul ya Tok? Ya. Jadi kalau saya Al-Handsemi ni dapat kahwin dengan Al-Buniani seorang pun, apa salahnya tu? Seorang je tak banyak tu. Boleh. Boleh tak? Boleh. Okey, beres. InsyaAllah kalau mau kita boleh boleh tengok. Anak Tok Pengulu sana pun segak-segak. Oh, tang tu nak dengar tu. Maklumlah. Manusia biasa ni tak menghargai saya. Ya. Kan? Bini saya seorang je. Manusia yang menghargai saya. Perempuan-perempuan lain tak hargai saya. Jadi saya pergi alam sebelah lah. Jangan serius sangat tengah-tengah malam. Relax. Okey. Kalau nak berkawan dengan orang Bunian ni, satu perkataan saja
Oh. yang tak boleh disebut. Apa dia? Perkataan syuh. 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 Bila sebut perkataan syuh, kalau kita dah kahwin dengan dia, kita sebut perkataan syuh, dia akan tinggal kita. Oh. Makna perkataan syuh tu makna halau lah. Oh, dia memang sensitif lah Sensitif. dengan ayat tu, dengan Ayat, dengan lah. perkataan tu. Macam hina sangat lah Hina tu. lah. Ya. Okey. Aduh, tengah-tengah malam. Okey, tadi Tok cerita tentang Telaga Tok Syekh tu sikit kan. Telaga Tok Syekh tu kat situ kat tempat dia? Telaga Tok Syekh ni di bawah ni, di kaki Gunung Jerai ni. Tak yang dekat atas tu? Atas tu Telaga JKR. Telaga Tok yang buat dulu ni. Datuk. Tetapi orang dah panggil Telaga Tok Syekh, kita biar pi lah. Bagi mereka nikmati ayak yang ada tang tu. Betul. Tok yang gali tu kan? Ya. Tak apalah tu. Biar pilah. Tok, dengar kata dekat atas Gunung Jerai ni ada istana. Istana memang ada. Tapi kalau orang nampak sebelum sampai Padang Tok Syekh tu, jalan yang dikatakan jalan menuju ke sebelum sampai TV3 tu lah. Oh, okey. Okey, kat menara tu okey. Kat menara. Sebelum sampai menara tu dia ada sebelah kanan itu kampung dan istana raja di situ. Oh, tu. Situ. Ya. Istana Kristal tu kan yang kata tu kan? Yang tu kan ya, bukan? Istana Kristal. Istana Kristal tu kan? Kristal, tetapi bola lampu kristal tu daripada curi dah satu. Ada makhluk yang curi. Oh, ya. Ada berapa istana kat atas tu? Istana yang nyata satu, yang tidak nyata ada satu. Ya. Betul lah, sama seperti mana yang diberitahu oleh guru-guru lain. Ya. Jadi Tok ni sepanjang hidup dah duduk sini kat gunung kan. Lepas tu Tok pun rasanya mengenal lah dengan sahabat-sahabat baik alam manusia ataupun alam mana-mana lah, alam sebelah tu kan. Mereka ni macam kita je kan. Mereka sama macam kita juga, kan. Makan macam kita juga, turun beli barang macam kita juga. Tetapi perbezaan dia bayang tidak ada. Oh, okey. Kan. Kita ni ada bayang. Kalau depa Tak ada bayang. Tak ada bayang. Tok, Gunung Jerai terkenal dengan orang bertapa. Ya. Bertapa. So selama daripada sepanjang hayat Tok ni, sekejap saya nak tengok, saya dah ada senarai soalan dah sebenarnya. Ya. Mana senarai soalan? Soalan pun raib. Ni betul-betul raib. Okey. Tentang orang bertapa. Kenapa ramai sangat orang bertapa di Gunung Jerai? Dan masih ada lagi tak orang yang bertapa di Gunung Jerai sekarang? Buat masalah ni yang bertapa di atas Gunung Jerai yang ada 37 orang. Sekarang ni? Sekarang ni. 37 orang? 37 orang yang ada di atas Gunung Jerai. Tok kenal semua kan mereka? Ya, dia kenal. Nama-nama mereka Tok tahu kan? Tahu. Tetapi sebab apa Gunung Jerai ni tempat penamatnya ilmu. Walaupun kita belajar di Indonesia ke, di petani ke, di mana ke, tamatnya ilmu mereka kena main Gunung Jerai. Sebab di Gunung Jerai ni tempat perhimpunan para wali. Tetapi hari ni Tok Wali pun merasa ni tempat jadi kotok di atas Gunung Jerai. Tercemar. Yalah betul. Saya sendiri pun saya dengar bahawa Gunung Jerai merupakan tempat pertemuan para wali lah. Yeah. Kan? Saya tempat pertemuan, tempat mesyuarat, tempat meeting mereka. Kan? Mesyuarat. Tapi sekarang mereka dah jarang datang. Datang setiap setahun sekali tetap. Setahun sekali? Setahun sekali dia akan sampai di sini. Mesyuarat juga. Tapi tercemar banyak lah. Banyak tercemar lah sekarang. Ya. Tok, balik kepada yang bertapa tadi tu, Tok. Ya. Tok pernah jumpa ke orang-orang yang bertapa ni? Pernah jumpa. Banyak. Saya tahu dekat Kapal Batu tu pun ada. Kan. Kat Kapal Batu tu ada 3 orang ke 4 orang yang ada di kawasan Kapal Batu tu.
Mereka dah lama ke bertapa situ? Dah lama. Sebelah kalau kita pergi kat Kapal Batu tu, sebelah kiri tu ada pokok Raja Kayu. Di bawah pokok Raja Kayu tu, yang ada situ Raden Ali Kesumaningrat. Oh, nama dia Raden Ali Kesumaningrat. Ya, yang masih duduk di situ. Dia masih bertapa kat situ sampai sekarang? Masih bertapa di situ. Oh, bertahun dah situ tu? Lama. Jadi saya pernah mendengar kisah dan beberapa orang pernah bercerita pada saya lah. Mereka pernah jumpa secara terserempak macam tu. Tengah-tengah hutan Gunung Jerai nampak orang sedang bertapa. Lepas tu akar-akar kayu tu dah berselirat dekat badan. Ada banyak. Banyak kan? Banyak. Semua orang 37 orang yang masih ada di Gunung Jerai ni lah. Yang baru keluar seorang. Oh, baru keluar seorang. Ya, baru keluar seorang. Masih ada lagi 37 orang. Masih ada 37 orang. Ya. Kira tengok kalau baju depa kita pergi sentuh ni jadi macam sumbu goslin dia akan kelai. Oh, baju okey. Itu lama tak lama depa duduk. Sentuh baju pun lerai dah. Sentuh baju pun lerai. Lama tu. Lama. Sebab apa? Di atas Gunung Jerai ni tempat kata orang yang hilang anak dalam kandungan apa semua kebanyakan ada di atas Gunung Jerai. Yang hilang 9 bulan 10 hari yang dalam kandungan tu anak hilang tiba-tiba kan. Ada di atas Gunung Jerai. Ada 26 orang yang ada di atas Gunung Jerai. Oh, maksudnya bayi yang hilang dalam perut kandungan tu ada 26 orang kat atas. Ada 26 orang yang masih lagi duk belajar mengaji di atas tu ramai. Ya. Ya. Yang dijaga oleh Nenek Siti Aisyah. Nenek Siti Aisyah. Ya. Yalah. Banyak tu buka malam ni, jangan buka banyak-banyak sangat tu. Satu Malaysia bergegak ni depa takut ni kan. Itu dinamakan Nenek Sakti tadi ni. Nenek Aisyah tu Nenek Sakti orang panggil, Nenek Tok Tijah pun orang panggil, Tun Teja pun orang panggil. Betul. Dialah orang sama Orang kan? yang sama. Ya, betul. Alhamdulillah. So kau apa dah ni? Pukul 12.45 dah kan. So jadi saya rasa cukup aku untuk pengenalan tu kan. InsyaAllah. Bukan apa, saya tengah-tengah malam ni kalau nak bersembang, kita nak buka banyak rahsia gunung. Tak apa, pasal Gunung Jerai ni kan orang terkejut pula. Banyak lagi rahsia-rahsia. Cukup dah tu. Kita buat ini pengenalan. Banyak lagi. Menora kena sumpah jadi batu. Ya, menora kena sumpah kena batu tu kan. Jadi batu pun ada, penyu jadi batu pun ada. Ya. Banyak lagi sejarah-sejarah atas Gunung Jerai tu. Ikan meh yang hidup apabila diangkat jadi batu pun ada. Ikan mas yang hidup kita angkat jadi batu. Letak balik jadi emas. Jadi ketemah. Ya, sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Ya, faham. Banyak lagi sejarah-sejarah atas Gunung Jerai ni. Ya. Dan bukan saja sejarah, benda sedang berlaku pun benda yang sedang berlaku. Ya, macam di atas Gunung Jerai ni kalau saya cerita orang tak percaya bahawa kangaroo ada 9 ekor. Itu yang kita pergi cari kambing gurun. Kambing gurun tu pun orang dah pening dah. Kangaroo main mana ada 9 ekor. Faham. Macam mana pun untuk Buluh Perindu ni, terima kasih lah. Sama-sama. Jadi lepas ni kalau saya pakai Buluh Perindu ni, satu Malaysia rindu saya lah. Tak tahulah kalau nyanyi tu. Boleh jadi artis lah nama ni. Boleh jadi artis lah. Terima kasih lah Buluh Perindu lah. Alhamdulillah. Banyak sampai Indonesia, sampai dah Buluh Perindu ni. Yalah. Sampai petani yang dah sampai. Yang mana kenal saja. Penyanyi Singapura pun ambil bubuh celah gigi menyanyi. Jangan beritahu nama tu, jangan beritahu nama. Banyak artis-artis lah, penyanyi Malaysia, penyanyi orang kata lah. Ambil kat sini lah tu ya. Tak apalah, biarlah itu cara mereka cari makan. Tok. Okey, balik kepada barang-barang ni. Barang-barang yang Atuk buat kan. Yang saya belajar ilmu-ilmu ni, herba resdung lah, itulah ni okey. Ini semua ni alhamdulillah. Terima kasih kan, kita akan terus keluarkan. Betul tu harapnya Tok sihat dan terus bagi khasiat-khasiat ni kepada tu. Saya Tok pun tahu perangai saya tak pernah claim apa-apa pun barang ni. Saya cuma kita bagi tahu bahan dia ada apa. Khasiat dia rasa sendiri.
Ya. Baru ni pun orang kata dia macam tu, dia macam ni, alhamdulillah. Itu rezeki dia. Rezeki dia. Betul Tok Nah, kita mudah je, kita tak pernah berniaga nak claim apa-apa pun. Hmm. Tok, baru-baru ni Tok buat minyak alam. Ya, ya. Boleh tak Tok cerita sikit? Kalau saya cerita, dia orang tak percaya. Minyak alam ni, nak jadikan minyak alam, dah lama cerita dia. Saya dah bawa buat zikir beramai-ramai selama 10 tahun dah. 10 tahun dah kan? Ya. Minyak ni kan? Baru. Dizikirkan dekat puncak Gunung Jerai. Yang saya pun terlibat sekali dengan apa ni, Tok Singa pun. Ya. Semua terlibat habis. Terlibat habis. Dah 10 tahun dah bawa zikir ni, baru bawa keluar. Baru kita bawa keluar. Alhamdulillah. Ada dah macam-macam orang feedback pada saya lah. Alhamdulillah lah. Kita ikhtiar lah. Apa yang ada Tok letak dalam minyak alam ni? Cerita sikit. Dia macam-macam khazanah yang ada dalam minyak alam tu. Macam-macam khazanah lah. Macam-macam. Akak-akak kayu yang ada dalam tu. Yolah kata jenar rokam. Letak jenar rokam dalam tu. Medang kemangi ada. Cucuk atap. Akak cenui pada. Cenui raja, cenui bunian, cenui emas. Semua ada dalam tu. Dalam ni kan? Ya. Alhamdulillah. Tapi kalau ada orang-orang yang masuk hantu ke apa ke, kita cuma bawa, kita pergi tulis kalimah Allah saja di dahi dia. Ya, ya. Okey, yang ni minyak alam. Ya. Kemudian yang baru-baru ni bersama-sama dengan saya sekali, saya pun buat video terus masuk dalam hutan sama yang kita bersama-sama tu Tok. Ya. Yang kita pergi cari cunai bunian tu 5 jam dalam hutan tu. Ya. Tapi Tok pun baik hati sangat, pergi bagi pula dengan cunai raja kat dia orang. Ya, nak bagi rezeki. Tok memang baik hati. Tok baik. Kalau saya tak mau baik sangat. Rezeki. Nak dapat payah. Kan? Okey, tak apalah. Jadi yang cenuai raja ni pula. Ya. Biarlah Tok terangkanlah. Apa dia dalam ni? Dia akak cenui raja yang ada dalam tu. Kan? Cenui raja ni dia kadang-kadang dia akan tukar minyak tu, dia akan tukar jadi pekat, jadi apa. Tapi cara memakai dia. Kan? Gunakan jari manis. Okey. Sekarang ini kena bagi tahu kepada yang tu, siapa yang dah ada cenuai raja, cenuai bunian ataupun minyak alam, sama saja cara pakai dia. Saya tunjuk betul-betul. Jari manis. Betul ya Tok Nah? Ya, jari manis. Jari manis. Letak sikit. Kemudian? Baca ba, sin, min, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, min, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Lepas tu, ya Allah, gerakkan 19 malaikat. Atas apa tujuan anda? Dengar tu. Ni Tok bagi ni malam-malam ni. Okey? Kejap lagi rekod. Tengok sendiri. Lepas tu, sapu kening kanan. Sapu kening kiri. Lepas tu, burus sikit lagi. Kalau nak baca sekali lagi. Baca sekali lagi. Betul. Sapu kening kiri. Allah, kening handsome saya ni. Saya kena buka. Kening kiri. Lepas tu, sapu sikit lagi. Sapu sikit lagi. Di lurah. Okey. Orang tanya apa kegunaan dia, Tok nak cerita ke? Kegunaan dia atas nawaitu orang yang memegang minyak tu. Ya. Niat. Nawaitu innama a'malu binniat. Innama a'malu binniat. Atas niat dia tadi ni, insya-Allah. Tok, kalaulah orang buat benda tak elok dengan benda ni, itu dia tanggung sendiri. Dia tanggung sendiri nah. Dia tanggung sendiri. Sebab minyak ni bukan kata orang Melayu saja ambil, Tok Sami Siam pun ambil, Cina pun ambil, Hindu pun ambil minyak ni. Betul. Tok Sami Siam pun duk ambil minyak ni pada Tok kan? Tok Sami Siam pun main ambil. Tetapi hari ini Tok Sami Siam tu dah memeluk Islam. Tapi Tok Sami Siam tu masuk Islam dah sekarang. Ya. Alhamdulillah. Jadi ada orang tanya, tuan boleh buat untuk mancing tak minyak ni? Tuan boleh buat untuk, saya tak tahu. Saya dah bagi tahu bahawa perkara tentang jodoh, rezeki, mati dan hidup adalah urusan Allah. Kita hanya boleh berikhtiar, kita hanya boleh berdoa, kan? Dan kami telah pun letakkan bahan-bahan yang terbaik daripada Gunung Jerai dengan telah dizikirkan puluhan tahun, ditapakan dan kami beri untuk rasa. Okey? Untuk rasa.
Kalau tak perlu, jangan beli. Jangan. Kami tak perlukan duit anda pun. Okay? Ingat pesan saya baik-baik. Ya? Gunakanlah dengan niat yang baik. Buat penyerahan pada Allah. Sentiasa kita berdoa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Kan? Setiap manusia dia ada masalah dia tersendiri. Kan? Mungkin berkat daripada doa-doa, berkat daripada amalan-amalan. Kita ni nak beramal malas. Kita ni nak beramal susah. Kan? Tak pandai. Jadi berkat samalah macam kita minum air Yasin tu. Kan? Air Yasin, orang baca Yasin ramai, kita letak air kat depan. Lebih kurang macam tu. Cuma yang ini kami buat dengan bahan-bahan hutan. Ya, Tok Guru telah pun dengan beberapa orang-orang alim di Gunung Jerai ni telah pun tapakan, dah bawa minyak ni berpuluh tahun dah pun. Tak pernah diberi pada orang lain. Tak pernah dibuka pada orang lain. Secara terbuka macam sekarang ni. Kecuali melalui saya. Jadi hargailah dia ya. Okey. Okey, saya rasa satu lagi. Kali yang terakhir. Tadi Tok suruh saya cuba benda ni. Okey, sahabat-sahabat, saya nak kenalkan, jangan risau. Benda ni belum dijual. Ini untuk krim kulit. Krim kulit. Okay. Untuk gatal. Oi, terputus pula. Terputuslah pula. Okey. Minta maaf, saya tak tahu siapa yang tekan tu tadi. Percubaan. Kejap. Maklumlah tengah hutan, jangan marah kami. Jangan marah kat kami. Okey. Ya nah. Yeah. Jadi yang ini kita akan keluarkan nanti ya. Nanti. Jadi maksudnya ini untuk kulit, insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Ini yang termasuk set trial, set percubaan yang saya cuba 300 set itu kan? Ya, masuk jadikan satu. Jadikan satu ya? Ya. Lengkaplah ni. Lengkap dalam. Okey. Alhamdulillah. Berapa malam Tok tak tidur nak buat ni? 6 malam dah. 6 malam. Tok dah 6 malam tak tidur buat benda ni untuk kamu. Terima kasih Tok. Ya. Tak apa, nanti dah siap, nanti saya... Ya. Terima kasih Tok. Lah. Ya. Okey, sebelum saya mengakhiri malam ini, kepada yang dah dapat kod saya hari tu, saya bagi tahu dah kod, saya bagi kod itu kan. Jadi faham-faham sendirilah. Intai-intailah tempat saya berniaga tu. Intai-intailah sebentar lagi, berapa minit je lagi. Tu ada apa-apa nak bagi pesanan kah kepada anak-anak cucu? Pesanan saya, bawalah benda yang terbaik. Itulah, kalau bawa minyak tu, buatlah kerja yang baik. Mudah-mudahan rezeki anda murah. InsyaAllah. Ya. Jangan salah guna. Kalau salah guna, kan, dia akan jadi bermacam-macam. Yang dikatakan bermacam-macam, kalau lelaki pakai, perempuan akan ligan. Kalau perempuan pakai, lelaki akan ligan. Itu Itu amaran daripada... Itu yang kalau yang dikatakan salah guna. Itu amaran daripada tu. Ya, okay. Tapi kalau kita nak pakai yang pantang dia pula tu, kalau kita nak pakai pergi rumah orang mati, kita jangan pakai. Bukan pasal apa, saat ni ikut kita tengok orang tu tak mati. Apa pula? Dah sejarah itu. Dah sejarah. Kan, pergi tengok orang tu tak mati, boleh angkat tangan, boleh senyum lagi. Sudah. Tadi orang tu dah mati. Ya, faham. Saya faham. Tok, ni ada orang duk tanya ni tentang, sikitlah kita buka sikit je malam, sikit je. Sang Kelembai. Sang Kelembai tu Ni terakhir, topik terakhir, Sang Kelembai. Sang Kelembai tu asal daripada Gunung Tahan. Okey. Di Gunung Tahan tu ada satu makam yang dikatakan makam anak Sang Kelembai. Ya. Kan, dihiaskan di makam tu dengan permata delima. Sang Kelembai ni siapa? Sang Kelembai ni orang yang minta pada Allah Ta'ala tadi, mulut dia tu jadi masin. Segala percakapan dia tu jadi. Okey. Apa yang dia sebut jadi. Kan? Dia orang beramal jugalah. Orang yang beramal juga. Tetapi apabila dah jadi mulut dia masin, dia jadi juah. Dia jadi juah. Ya. Ya. Sebab tu dia lari balik daripada Gunung Tahan, dia naik Gunung Jerai.
Daripada Gunung Tahan dia lari naik ke Gunung Jerai. Naik Gunung Jerai, dia turun Gunung Jerai, dia masuk di Gunung Bukit Corai. Oh, okey. Sekarang ni dia ada di dalam Bukit Corai, di dalam bukit dalam bukit tu, dalam tanah. Jadi yang banyak tanda-tanda yang sejarah-sejarah yang yalah orang-orang keliling Gunung Jerai ni, orang tempatan sini. Ya. Kami tahu tentang sejarah tapak kaki Sang Kelembai lah dekat Sungai Badak tu, lepas tu apa ni tempat yang menora jadi batu tu dia lah juga. Yang menora jadi batu dekat dengan pintu angin. Oh, dekat pintu angin tu. Bila kita pergi di pintu angin, kita akan nampak menora jadi batu. Kalau kita tengok di bawah dia, kalau kita turun di bawah tu, itulah dinamakan Lubuk Naga. Tu Lubuk Naga sebenar kan? Lubuk Naga yang sebenar, yang kata naga keluar dulu yang reban Gunung Jerai. Menora jadi batu tu yang dulu Mak Saleh pergi buat dokumentari tu kan? Dulu Mak Saleh tu cerita dia apabila dia nak ambil kecubung menora tu hak tajam. Ya, kecubung tajam tu. Okey, betul. Dia pergi katok kecubung tu patah lah ni. Patah Tapi dah. Mak Saleh tu mati. Yalah, mati tu Mak Saleh tu kan? Mati. Yalah. Dia buat itu kan? Lepas kata orang gatal tangan. Dia nak ambil kecubung tu, dia ingat mah. Yalah dia ingat mah. Jadi Sang Kelembai tu waktu dia datang kat Gunung Jerai tu, yang kata sejarah dia dulu tu macam mana tu? Dia apabila dia lari daripada selepas pemakaman anak dia tu, dia lari balik dia naik Gunung Jerai. Masa tu gegasi banyak di Gunung Jerai. Yalah, orang besar-besar lah kata. Orang besar gegasi lah. Orang dulu panggil gegasi apabila dia naik Gunung Jerai ni, gegasi lari, habis lari. Kan? Lari, lepas tu sampai dekat Perigi. Di situ ada sekumpulan gegasi yang tengah masak mai. Ya, tahu. Apabila dia terkejut dengan satu gegasi yang lari tadi ni, depa terkejut, depa lingkupkan mai. Terbalikkan Itu yang menjadi banyak mat atas tak? Dekat Perigi. Ya, kat Perigi ya. Dekat Perigi. Terlepas itu gegasi ni terus lari balik pergi ke Thailand. Dia lari balik pergi Thailand. Yang gegasi ni sumpah. Ada 5-6 ekor gegasi ni yang masak mai tadi sumpah. Dia kata dia sumpah 7 keturunan sampai tu di Perigi sampai hari ni akak ara masih lagi bersimpul. Ya, akak ara tu. Akak ara selalunya lurus. Ya, selalunya lurus je memang dia takkan bersimpul. Dia turun dia jadi simpul dalam jalalah. Sampai ke hari ni. Tak terbuka lagi. Bermakna Perigi itu masih lagi duduk dalam sumpahan. Ya. Sampai sekarang Sampai sekarang. Yang apa ni akal lam jalalah tu kan? Akal lam jalalah tu. Ya. Yalah. Belum masa dia Allah tak izin lagi untuk dia. Tak terbuka lagi. Ya. Ni last. Oh, banyak kali lah ni. Satu lagi. Ya. Satu lagi. Ya. Telaga Tok Syekh Serban Hijau. Yang Tok gali, saya pergi atok dengan Serban Hijau tu lah. Ya. Okey. Dan selama ni kita rahsiakan. Telaga Tok Syekh Serban Hijau tu telaga sejarah. Maknanya apabila di sebelah Telaga Tok Syekh Serban Hijau adalah Bukit Dewa. Okey. Yang dinamakan Bukit Dewa. Apabila orang hilang di atas Gunung Jerai, dia akan hantar mereka ke Bukit Dewa. Oh, okey. Kalau orang sesat hilang tu semua orang sesat apa semua atas Gunung Jerai, dia akan hantar mereka Bukit Dewa. Tetapi hari ini apabila Bukit Dewa dah dicuci, orang hilang atas Gunung Jerai dia tak hantar dah kat Bukit Dewa. Habis orang hilang sekarang ni kita jumpa kat mana? Hilang lah ni, hilang atas Gunung Jerai. Hilang tu. Hilang tu. Tapi dulu hilang senang lah, sekejap hilang. Kalau hilang di atas Gunung Jerai, mai cari atas ni ya. Mesti sampai sini. Ya. Ada 2 ekor burung merak yang duk sapu atas Bukit Dewa tu, cuci ya. Bersih dah. Bersih kan. Tapi di sebelah telaga tu pula ada satu gua. Sebelah telaga tu. Gua tu dah tertutup lah ni. Ya. Dulu cerita gua tu tempat orang pinjam pinggan mangkuk. Yalah yang Tok tunjuk kat saya itu kan. Tempat pinjam pinggan mangkuk. Ya. Orang zaman dulu-dulu Zaman dulu-dulu. Itu dinamakan Tok Syekh Serban Hijau yang buat telaga tu asalnya. Ya. Asalnya. Tok Syekh Serban Hijau ni suami ke atau abang kepada penyian tu? Apa tu? Dia nenek bidan susu bidan susu lanjut tu. Dia Tok Syekh Serban Hijau adalah suami kepada Tok Bidan Susu Lanjut.
Yang makamnya di Taiping tu. Makam di Taiping di Kemunting tu hanyalah makam kosong sahaja. Ya, faham. Oh, tak boleh cerita lebih-lebih tu. Tak boleh cerita lebih-lebih. Takat tu ya. Sagi pening habis tu Malaysia. Pening. Tak boleh. Ini pengenalannya, cukuplah tu, Ya. cukuplah tu. Ya. Dia penat depa kena main berguru Langkah kita nak dapat ilmu ni pun puluh-puluh tahun Betul tak? Ya. Aduh, nak pegang amanah susah. Okeylah, sekian saja. Saya rasa puaslah kot aku. Cukuplah kot. Untuk malam ni sebagai tanda pengenalan. Jadi saya pun tadi tu sepanjang-panjang live tadi saya berlakon sebagai macam saya tak kenal Tok Guru lah. Jadi soalan-soalan saya tanya tu lah untuk membuka jalan kepada Tok Guru menceritakan serba sikit mengenai rahsia yang berada di Gunung Jerai. Seperti mana yang kita selalu dengar di novel-novel, cerita-cerita mulut ke mulut. Banyak benda-benda di Gunung Jerai ni, baik daripada segi sejarah, daripada segi geografi, daripada segi alam mistik, daripada segi berbagai-bagai segi. Ya, daripada segi kehidupan orang Melayu zaman dahulu, empire Sungai Batu lah, empire Kedah Tua lah, semua mesti ada kena-mengena dengan Gunung Jerai. Jadi pada hari ini kita bertuah kerana telah pun dibuka serba sikit saja tu dibuka rahsia Gunung Jerai oleh penjaga amanah Gunung Jerai sendiri, iaitu Tok Guru saya, yang minta maaf beliau tak izinkan saya untuk sebut nama beliau kan, dan sampai sekarang pun beliau tak izinkan untuk saya tangkap gambar ataupun tunjuk live beliau. Itu cara biasalah, kita kena faham lah perkara-perkara begitu ya. Jadi saya harap pada malam ini kita sedikit sebanyak bermanfaat pada kita buka minda kita bahawa alam ciptaan Allah ni banyak. Di tangan kita pun ada alam, di meja ni pun ada alam, di mana-mana pun ada alam. Jangan hanya kerana kita tak nampak maka kita tak percaya dan kita tahu benda tu tak wujud. Seperti mana kita tengok alam kuman lah. Atas meja ni ada kuman. Kita tahu ada kuman, tapi kita tak nampak, kita kata kuman tak wujud. Tak boleh. Ya, kita bila kita kena gunakan teknologi, kita gunakan ilmu mikroskop semua, dan kita nampaklah. Sama saja benda tu ya. So saya harap pada malam ni kita bersama-samalah belajar. Okey. Saya malam ini Tok minta izin, malam ini sebentar lagi untuk saya buka jualan kepada sahabat-sahabat yang memerlukan. Mereka pun dah tahu dah kod dia tu. Ya, saya izinkan. Terima kasih Tok. Mohon berkat tu InsyaAllah. Ya, kita ikhtiar. Terima kasih Tok kerana susah payah tolong buat bagi mereka ya. InsyaAllah guna yang terbaik. Ya. Sekian saja daripada saya dan Tok Guru saya di Gunung Jerai. Saya harap bermanfaat malam ini, dan kita akhiri live ini dengan surah tasbih kifarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.